pergi meninggalkan kita tidak lama lagi. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih berikan peluang, Allah Subhanahu wa taala berikan pernafasan kepada kita untuk bangun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup seperti hari yang semalam. Jadi alhamdulillah kita kena bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ramai manusia yang ada di perkampungan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala telah jemput, Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya untuk beribadah, sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling hampir kepada Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang sentiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang apabila kita sujud, maka diri kita hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, antara ramai-ramai manusia yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, salah satunya Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Yang mana bermaksud bahwasanya sesungguhnya kami telah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dilahirkan dalam kalangan orang Islam, diantar ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala untuk hidup 60-70 tahun, paling lama pun 80 tahun lah kita hidup. Bukan atas maksud tujuan untuk mencari kekayaan dunia, bukan untuk mencari harta benda dunia. Kita cari usaha tidak salah, tetapi menjadi salah apabila kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa siapa yang beri rezeki kepada kita. Seperti mana kita boleh dengar cerita Fir'aun la'natullah, Namrud la'natullah, Haman la'natullah, Qarun la'natullah. Kita dengar mereka ni adalah orang yang mana mengaku kekayaan mereka, kepunyaan mereka, harta benda, pangkat, semua itu adalah kepunyaan mereka. Tetapi apabila mereka tidak taat pada perintah Allah, mereka tidak beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala campakkan mereka ke dalam kebinasaan, kecelakaan, ke dalam api neraka untuk selama-lamanya, abadan abadah. Jadi alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kalimah la ilaha illallah. Tanpa permintaan kita, tanpa kita minta, tanpa kita merayu, Allah bagi kepada kita, tanpa kita buat surat rayuan dalam alam rahim ibu kita. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala telah tiupkan roh ke dalam tubuh badan kita, ketika mana kita berada di alam rahim, maka kita tidak pernah meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang Islam. Kita tidak pernah minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Persoalan di sini, kenapa dalam ramai-ramai manusia Allah Subhanahu wa taala nak lantik, nak pilih, nak tapis kita menjadi orang Islam, orang yang beriman kepada Allah dan jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa tanya untuk jadi nabi akhir zaman. Allah taala memberitahu bahawa untuk nabi akhir zaman dah ada orang. Dan Nabi Musa tanya, kalau tak boleh jadi nabi, biarlah aku jadi umat untuk nabi akhir zaman. Untuk itu pun Allah SWT mengatakan bahawa umat akhir zaman pun aku dah pilih orang-orang yang tertentu sahaja. Maka alhamdulillah kita kena syukur lagi dan lagi kepada Allah kerana ada ramai-ramai manusia yang tidak beriman, orang kafir yang banyak, terlalu banyak, yang terlalu ramai di muka bumi. Maka daripada itu Allah Ta'ala telah lantik, pilih kita menjadi orang Islam yang beriman, yang dapat sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkanlah apakah nasib kita, apakah keadaan kita jika kita dilahirkan daripada perut ibu kita yang mana bukan Islam. Di manakah tempat kita sekarang? Apakah keadaan kita sekarang? Kita pun tak tahu siapa itu Allah. Kita pun tak kenal siapa itu Muhammad. Sila-sila kita pun tergolong di kalangan orang-orang kafir yang mana mencemooh, menghina, mencaci agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, untuk mengatakan bahawa manusia ini sentiasa perlu bersyukur atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahawa nikmat yang paling bernilai, nikmat yang paling hebat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah nikmat iman dan Islam. Satu orang yang beriman dan dia mempunyai agama Islam dalam hatinya, mempunyai kalimat tauhid dalam hatinya, maka dia adalah orang yang berjaya dunia dan akhirat. Jadi alhamdulillah Allah Taala masih beri peluang kepada kita untuk berada dalam bulan Ramadan, yang mana Ramadan 10 malam terakhir, yang mana tidak lama lagi akan pergi meninggalkan kita. Kita tidak tahu tuan-tuan, adakah Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir bagi kita, ataupun kita akan bertemu dengan Ramadan pada tahun hadapan. Jadi andai kata Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, perbanyakkanlah ibadah, tingkatkan amal ibadah, tingkatkan doa kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amal ibadah kita daripada first Ramadan sehinggalah hari kini. Dan kita tak tahu bagaimana keadaan ibadah kita, kecacatan ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu. Jadi untuk itulah Allah SWT masih beri peluang kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah. Taubat, minta ampun daripada Allah, minta Allah SWT berikan ketakwaan, keimanan kepada kita, supaya kita sentiasa dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kita tuan-tuan, kita berada di akhir zaman. Anytime kalau Allah SWT tunjukkan isyarat kepada Israfil untuk tiupkan sangkakala, maka berlakulah kiamat. Untuk itulah kita kena doakan kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada melihat. Kita minta pada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada melihat huru-hara hari kiamat. Dahsyatnya huru-hara hari kiamat tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan seperti mana langit-langit akan meletup seperti kapas-kapas yang berterbangan di atas langit. Gunung ganang akan dihancur, dileburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tuan-tuan tak sanggup nak melihat tuan-tuan. Kita tengok sekarang gempa bumi dekat Indonesia, dekat Jepun, dekat Korea. Kita tengok dekat beberapa negara pun, kita tengok tsunami, gegaran-gegaran yang sedikit sahaja pun tuan-tuan kita dah rasa risau. Tengok keadaan bangunan yang tinggi-tinggi runtuh. Tapi bayangkan tuan-tuan, kita hidup di akhir zaman dan kita bertemu dengan hari kiamat, hari penghancuran dunia. Bagaimana keadaan kita nanti tuan-tuan? Adakah kita ni akan beriman kepada Allah, atau kita ikut pengikut Dajjal yang mana membawa kehancuran, kemusnahan kepada kita? Jadi untuk itulah tuan-tuan, kita berada pada malam yang terakhir ni, perbanyakkanlah beribadah, yang mana surah-surah masjid-masjid menganjurkan qiyamul lail, bangun untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta-minta. Kita sekarang tuan-tuan, kita silap banyak. Kita merayu meminta kepada manusia. Kita lupa Rabb kita, Al-Khaliqul kita. Kita lupa. Kita nak minta apa-apa semua, kita jumpa manusia, kawan kita, mak ayah kita, adik-beradik kita. Kita hulur tangan minta bantuan daripada manusia. Tetapi kita lupa bantuan, kesenangan, kemudahan, kesusahan, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita susah, sujud minta kepada Allah. Apabila kita senang, sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita ada peluang lagi, lebih kurang dalam seminggu lagi, kita nak berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan yang paling mulia. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima semua amal ibadah kita. Allah Taala ni, doa di bulan Ramadan tidak ada penghijaban. Doa antara hamba dengan Allah tidak ada hijab. Maka mohonlah segala-galanya daripada Allah. Mohonlah kesenangan dunia dan kesenangan di akhirat. Mohonlah kekayaan dunia dan juga kekayaan di akhirat. Mohon apa sahaja, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan permintaan doa kita. Cuma syaratnya cepat ataupun lambat, di dunia ataupun di akhirat kelak, insya-Allah. Maka sama-samalah kita islah diri kita. Kita duduk malam, kita balik dari tarawih ni, kita duduk sebelum kita tidur, kita islah, muhasabah diri kita. Bagaimana amal ibadah kita dengan Allah? Bagaimana zikir kita, tilawatul Quran? Kita dah masuk 21 Ramadan. Kita dah masuk 21 Ramadan. Berapa banyak juzuk Al-Quran yang kita dah khatam? Berapa banyak juz Al-Quran yang kita dah habis baca? Cuba kita islah diri kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana kita meraih pahala yang berganda-ganda. Satu huruf digandakan dengan 70 kali ganda. Satu huruf tuan-tuan, Al-Quran.
kita cuba islah diri kita. Berapa banyak juzuk yang kita dah hafaz, kita dah khatam, kita dah baca tilawatul Quran dalam Ramadan. Jadi sama-samalah kita islah diri kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu Wa Taala meredai kehidupan kita dunia dan juga di akhirat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita bagaimana Allah kumpulkan kita pada malam ini di rumahnya. Kita doakan juga supaya Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.